Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadiyatihi واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Firman Allah yang bermaksud, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran, yang mengambil iktibar dan peringatan, hanyalah orang-orang yang berakal sempurna. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati, lagi saya kasihi sekalian ahli keluarga saya. Yang saya hormati lagi dikasihi ibunda yang tercinta, adik-adik yang saya kasihi, saudara mara, rakan-rakan, kawan-kawan, sahabat-sahabat, jauh dan dekat. Saya hormati dan kasihi tuan-tuan dan puan-puan yang sudi mendengar atau mungkin yang terdengar tazkirah yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat akan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian semua mudah-mudahan akan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya pada pagi yang mulia ini, saya ingin bercakap dengan sekadar ilmu yang ada pada saya, yang hanya sedikit ilmu, bercakap tentang mengenai perkara yang berkaitan dengan kesabaran. Sebab sekarang ini kita berada di zaman yang penuh dengan ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Kita berada muslim-muslimat di akhir zaman. Kita berada di akhir zaman. Maka di akhir zaman ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu dah akan datang bermacam-macam ujian kepada kita di akhir zaman. Dan amat beruntunglah bagi mereka yang bersabar, yang redha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeluh, dan tidak mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada takdir yang Allah takdirkan kepada kita. Itu adalah orang-orang yang berjaya, orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, kita bersyukur kita masih lagi pada hari ini kita dapat bernafas, dapat lagi hidup di atas muka bumi ini. Allah beri lagi penghidupan kepada kita. Hari ini 14 Muharram 1443 Hijrah, bersamaan dengan 23 Ogos 2021, hari Isnin.
Allah beri lagi penghidupan. Ada yang hari ini Allah telah ambil nyawa mereka, Allah panggil mereka, Allah matikan mereka. Ada di kalangan sahabat-sahabat. Mungkin tak berlaku tempat kita, mungkin berlaku tempat lain. Ada. Allah sayang kepada mereka. Kita pun sama, tidak tahu bila. Kita bila. Cuma kita perlu bersedia dengan amalan kita. Bukan bersedia menunggu kematian, tidak, bersedia dengan amalan. Kita minta Allah SWT panjangkan umur kita. Allahumma tawil umurana fi ta'atik. Ya Allah, panjangkanlah umurku atau umur kami dalam ketaatan pada perintahmu, ketaatan kepadamu. Wa ta'ati rasulik, dan taat pada perintah Rasulmu. Wa ja'alna min ibadikas salihin, dan jadikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang soleh. Itu antara doa yang diajar. Kita minta Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada perintah Allah dan ketaatan kepada perintah Rasulnya, dan menjadikan kita di kalangan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang baik. Sebelum itu, marilah bersama-sama muslim-muslimat kita membaca surah Al-Fatihah. Kerana saya baru dapat berita kematian sahabat baik saya, sahabat yang sama-sama mengajar, bersendagurau di sekolah Masaan Batu Lapan dahulu, sama-sama mengajar, dan orang yang baik, iaitu Ustaz Rafa'i Muhammad yang tinggal di masjid dekat Changlun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia seorang yang baik. Selepas pensiunnya, dia menghabiskan masanya untuk mengajar ilmu karata masjid dan surau. Dia orang yang dikenali. Dia orang yang dikenali oleh penduduk setempat. Dan dia berjaya mendidik anak-anaknya menjadi seorang yang baik. Dia berjaya menjadi contoh bagi saya lah. Bagi saya dia menjadi seorang contoh bagi saya. Anak-anaknya ada yang tahfiz. Anak-anaknya ada yang hafal Quran. Anak-anaknya ada yang menjadi engineer. Ramai anak-anaknya yang berjaya. Yang menjadi guru tahfiz. Dan yang menjadi hafiz Quran lagi. Ya Allah. Masya Allah. Tapi dia hidup dalam keadaan serba sederhana. Saya bagi kesempatan sedikit lah. Sebab ini dari sebut kematian tadi ni, saya teringat padanya. Pagi ini berlaku. Baru pagi subuh, dia nak pergi ke bilik air. Dia tiba, mungkin terjatuh barangkali. Sebelum ni pun dia ada penyakit, bukan penyakit COVID, tidak kaitan dengan COVID. Penyakit biasa, mungkin jantung kau, Wallahualam lah. Sampai masa, yang penting sampai masa. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Dia menjaga ibunya sampai ibunya habis umur. Sedangkan dia pension dah. Dia pension dah 60. Kita kata dalam usia yang, kita kata usia 60 ni, 60 lebih sekarang lagi. Dia, masa sebelum dia meninggal ni dah dekat hampir dekat 70 dah. Dia menjaga ibu dia yang tua sehingga ibunya meninggal. Itu nak menunjukkan bahawa seorang yang baik ni menjaga ibu ataupun ayah jika ada yang tua adalah merupakan suatu perbuatan, satu amalan yang baik. Yang tak perlu, yang jangan kita buangkan saat itu. Jangan kita buangkan peluang itu. Jangan kita tinggalkan peluang itu. Kita jaga mereka. Di saat mereka itu sudah tua. Kerana kata Rasulullah SAW,
salah satu pintu syurga berada di rumah kamu. Salah satu pintu syurga berada di rumah kamu, iaitu orang tua kamu yang uzur, kamu menjaganya. Itu pintu syurga. Pintu syurga kita menjaga mereka dengan baik di akhir penghayatan, di akhir hayat mereka. Jika kita ada ibu yang tua, kita menjaga yang baik, kita melayan mereka yang baik, itu adalah merupakan salah satu asbab kita boleh memasuki syurga Allah. Pintu Allah terbuka, pintu syurga Allah terbuka untuk kita. Bukan senang nak menjaga orang yang tua ini. Kita perlu sabar. Kadang kita perlu menjaga mereka seperti seorang bayi. Kadang-kadang mereka tak mampu nak mandi. Kadang-kadang mereka tak mampu nak bergerak ke sana ke sini. Kita yang bawa, angkat. Kita mandikan mereka, kita suapkan mereka. Inilah yang telah Ustaz Rafa'i ini telah lakukan. Saya tahulah, saya antara rapat dengan dia. Dia selalu kuliah di tempat saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kebaikan kepadanya. Ramai orang kenal dia di kawasan ini. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, bersabarlah apabila kita ditimpa oleh musibah. Itulah yang saya cuba nak sampaikan. Marilah kita mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena tingkat dulu takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita nak menghadapi ujian ini. Sebelum datang ujian pada kita ini, kita perlu siapkan diri kita dulu dengan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang tidak ada takwa kepada Allah, bila datang ujian kepadanya, maka dia akan menyalahkan takdir yang datang kepadanya. Dia menyalahkan takdir, dia menyalahkan orang itu, dia menyalahkan orang ini. Ini orang yang tidak ada takwa dalam hati. Terutama di zaman-zaman yang COVID ini, bila melihat kes-kes yang berlaku, kematian yang banyak, menyalahkan doktor pula dah. Kadang-kadang dia menyalahkan KKM pula dah. Dia menyalahkan Kementerian Kesihatan bila kematian banyak berlaku. Ini adalah merupakan ciri-ciri orang-orang yang tidak ada takwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia redha dengan apa yang berlaku. Kerana setiap manusia telah ditentukan kematiannya. Doktor-doktor itu telah berusaha untuk mengubati penyakit, mengubati wabak yang berlaku. Mereka berkorban untuk di masa mereka. Mereka mengorbankan masa dan tenaga mereka. Dan mereka sendiri pun terdedah kepada bahaya. Tapi mereka, atas tugas mereka cuba mengubati sebaik mungkin. Tapi bila berlaku juga kematian, adakah kita boleh menyalahkan mereka? Menyalahkan KKM, Kementerian Kesihatan. Bagi orang yang bertakwa, tidak. Walaupun yang mati itu ahli keluarga kita, kita terima. Ini sudah takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah termaktub sejak azali. Sebab apabila lahir seseorang insan itu, Allah telah tentukan matinya, rezekinya, jodohnya, di mana tempat kuburnya. Allah tentukan dah. Ini wajib kita imani. Ketika Allah menciptakan manusia itu, ketika rohnya telah ada dalam badan, manusia itu telah ada, rohnya telah ada dalam diri ibu dia itu, Allah telah masukkan roh, mana dia hidup dah. Allah tentu dah pada masa itu rezeki dia, umur dia, setakat mana, cara kematian dia. Semua Allah dah tentukan. Bila Allah dah tentukan, kenapa perlu lagi kita menyalahkan, kadang-kadang mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada orang-orang yang cuba berusaha untuk mengobati penyakit ini. Terutama sekarang ini, Kementerian Kesihatan. Saya lihat dalam viral kata-kata yang tidak baik.
Doktor mana yang mau penyakitnya, doktor mana yang mau pesakitnya mati? Tidak ada. Kalau kita buka klinik, adakah kita mau pesakit kita mati? Tidak, kita tidak cuba bagi dia hidup. Kita cuba memberi dia ubat yang baik. Kita menasihatinya begini-begini. Pantangnya begini-begini. Sebab kita mau dia sihat. Tidak ada doktor yang nak membunuh penyakitnya. Tidak ada doktor yang nak membunuh, membagi mati pesakitnya. Tidak ada. Itu juga Kementerian Kesihatan sekarang. Bukan saya nak menyebelahi apa semua-semua, tidak. Tapi ini saya baca sudut agama. Bila orang baca, kita baca di sudut agama, kita jadi orang yang bertakwa, kita terima takdir Allah, kita redha dengan takdir Allah. Jika kita tidak redha, maka kita tidak redha dengan ketentuan Allah. Qada dan qadar Allah. Di mana kita nak letak iman kita, qada dan qadar Allah kepada kita. Untung baik dan untung tidak baik yang berlaku pada kita ini. Semua ini takdir Allah. Apa yang berlaku ini. Cuma kita berusaha untuk mengubati wabak yang berlaku ini. Yang nak menentukan segalanya, hidup mati ini Allah Subhanahu Wa Taala. Sihat pun mati. Tidak penyakit tu pun mati. Berapa ramai hari ini sihat. Tak ada penyakit wabak tu. Meninggal. Ini kadang-kadang bila jauh sikit daripada sudut agama, dia pandang dari sudut emosi, jadi macam itulah. Macam-macam ragam. Tak apalah. Mudah-mudahan Allah buka hidayah kepada mereka. Allah beri petunjuk kepada mereka. Kita sebagai manusia yang bergerak, orang Islam, yang mengucap 2 kalimah syahadah, kita yang Islam, yang mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita yang mengaku dan berjanji akan melaksanakan segala titah perintah Allah. Bila kita mengucap 2 kalimah syahadah itu, makna kita berjanji. Nak berjanji melaksanakan segala titah perintah Allah. Iqrar syahadah itu makna kita berjanji. Nak menunaikan segala titah perintah Allah. Dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak sebelum kita menghembuskan nafas kita yang terakhir di dunia yang sementara waktu ini, kita pasti akan kita perlu melalui liku-liku kehidupan. Kita perlu melalui liku-liku kehidupan sebelum kita sampai ke nafas kita yang terakhir. Ini lumrah. Ini lumrah. Ini berlaku. Allah aturkan. Kehidupan kita ini Allah yang mentadbir. Kita mentadbir secara kita lah. Secara kita tadbir kehidupan kita. Tapi pentadbir yang sebenarnya Allah. Pentadbir yang sebenarnya Allah. Kita sebagai manusia berusaha sebaik mungkin untuk mentadbir diri kita dan keluarga kita. Tapi pentadbir yang sebenarnya adalah Allah. Kita ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak nafas kita yang terakhir, kita akan melalui kehidupan, liku-liku kehidupan, ujian kehidupan. Sesungguhnya mereka yang berjaya di sisi Allah adalah mereka yang bersabar ketika ditimpa musibah. Ketika Allah mengujinya, dia bersabar, dia redha. Kemudian sambil dia berdoa, sambil dia berusaha untuk mengubati, itu adalah orang-orang yang berjaya. Ini adalah firman, ini adalah disebut oleh Allah dalam Quran. Allah yang mencipta kita, dia tahulah apa yang akan berlaku kepada kita. Kita bukan tahu, sebab bukan kita yang cipta diri kita. Yang mencipta diri kita beritahu sendiri. Tuhan sendiri beritahu.
walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Maksudnya demi sesungguhnya kami, yakni Allah, akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut. Allah akan beri kepada kita sedikit perasaan takut. Takut pada musuh dan sebagainya. Ada perasaan itu. Dan merasai kelaparan. Manusia ini akan diuji oleh kelaparan. Miskin, makanan tak ada, kurang. Kadang-kadang walaupun makanan ada, kadang-kadang mungkin kita pun orang yang berada, tapi kadang-kadang ada zaman yang tandus, kekurangan makanan. Ada juga berlaku pernah. Kita ada duit tapi nak beli makanan tak ada. Zaman tu mungkin barangan kuah. Ada juga. Kelaparan. Akan diuji dengan kelaparan. Dan dengan berlakunya kekurangan dari harta benda. Allah uji juga itu. Tanaman tidak menjadi. Ada kebun, ada pokok. Biasanya dia boleh. Kadang-kadang semusim. Beribu-ribu ringgit. Kalau padi ke, pokok durian ke apa ke. Ada masa menjadi. Ada masa musim yang tak menjadi. Allah uji. Kalau semusim satu relung tu contohnya dulu dia dapat 2,000 lebih. Ada masa satu musim 1,000 pun dia tak dapat. Kadang-kadang tak dapat. Untuk nak bayar upah mesin pun tak dapat. Sebab apa? Penyakit berlaku. Saya tahulah saya anak benang. Padi ni kadang-kadang dah tengok awal elok, akhir dekat nak ketam dia, nak mengerat dia, nak mesin dia, datang penyakit bom. Habis padi tu. Macam terbakar padi tu, macam kena bom. Jadi di mesin tu hanya mesin batang dia sajalah, isi tak ada. Nak bayar mesin pun kadang tak mampu. Allah uji sampai teratur, kekurangan harta benda. Makanan dan sebagainya, harta dan sebagainya. Dan jiwa. Kematian. Allah uji dengan kematian. Semua ni Allah uji. Tanaman tadi pun Allah uji. Dengan jiwa pun Allah uji. Dengan kelaparan pun Allah uji. Dengan perasaan takut pada musuh pun Allah uji. Tapi berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Allah kata. Walaupun datang ujian yang seperti itu, yang telah meresahkan kita sebagai manusia, memang meresahkan kita. Membawa kita berasa Allahu Akbar. Tekanan hidup. Bila berlaku begitu macam tekanan perasaan kita. Tapi Allah kata bagi tahu dalam ayat, sabar. Kalau kamu sabar, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu bersabar, kamu mengatakan dengan mengatakan semua ini adalah daripada Allah dan kepada Allah aku akan kembali. Bila kita berlaku musibah seperti itu, bak mati ke, bak sakit ke, bak kurang tanaman ke, bak perasaan takut ke, kita ucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuma kita budaya Melayu kita ini kadang-kadang banyaknya sebutan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini kita baca hanya ketika kita mendengar kematian. Kita jarang kita sebut bila kita sakit, kita kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bila kekurangan harta benda, padi tak menjadi, tanaman tak menjadi, kita jarang mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bila diuji oleh perasaan takut, kita jarang mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya mengatakan dalam budaya kita orang Melayu ni hanya kematian. Bila dengar ada kawan kita meninggal, sahabat kita meninggal atau siapa meninggal, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia masih sakit, dia masih sakit tak mati lagi, kalau kita duk pergi kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Dia rasa terkejut, dia rasa macam takut. Aku bukan mati lagi. Macam tu. Itu budaya kita. Sebenarnya budaya ini silap. Budaya ini silap. Orang mengatakan itu bukan nak mengatakan kita mati tak. Itu orang tu berdoa kepada kita. Satu doa kepada kita. Supaya kita kuat semangat. Supaya kita ni semua daripada Allah. Dan kepada Allah kita kembali. Nak berikan kekuatan kepada kita untuk kita semangat. Bahawa jika ditakdirkan Allah SWT kita tidak sampai ajal kita, tidak akan sampai. Itu maksud qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu. Dari Allah kita datang dan kepada Allah kita kembali. Mana Allah tak jemput kita kembali, Allah tak akan jemput. Kalau Allah tak jemput kita kembali kepadanya, dimatikan maksudnya, tak akan mati. Kalau Allah nak jemput kita, orang yang sihat ini pun, orang yang ziarah dia itu pun mati. Berapa ramai orang yang ziarah orang sakit. Orang sakit tu tak mati, dia yang balik meninggal. Dia yang balik pula rumah meninggal. Yang orang dia pergi ziarah tadi tak meninggal lagi. Hidup lagi. Ini berlaku. Sebab itu kematian ini adalah milik Allah. Nyawa ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sabar, Allah kata alladzina dalam ayat ni Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita sebut qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang yang boleh sabar itu ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itu mendapat salawat daripada salawatum min rabbihim, daripada Tuhan mereka. Orang yang sabar dengan musibah, Allah beri salawat, Allah bersalawat kepada mereka. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Saya tak ingat, minta maaf sebab saya tak Quran tak ada depan saya cuba ingat-ingat, ingat-ingat sekadar yang mampu. Maafkan saya jika tersilap. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Orang yang sabar dengan ujian yang menimpanya, dia mendapat salawat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalunya kita dengar Allah yang bersalawat kepada Nabi. Itu memang berlaku. Itu disebut dalam Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengucap salamlah kepadanya. Sebab malaikat dan Allah pun bersalawat kepada Nabi. Bagi kita yang bersabar dengan ujian, Allah selawat dekat kita. Masya Allah. Allah bersalawat kepada kita. Siapalah kita? Siapalah kita? Kita manusia yang kerdil. Kita bukan Nabi. Kita melakukan banyak kesalahan. Kita ni banyak lagi kelemahan, banyak lagi dosa yang kita dosa yang terpalit dalam diri kita. Kita tahulah keadaan diri kita manusia ini. Tapi Allah bersalawat kepada kita dengan sebab kesabaran. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Dan dia mendapat rahmat daripada Allah lagi. Dahlah Allah salawat kepadanya, Allah beri rahmat lagi kepadanya. Allah beri kasih sayang lagi kepada orang yang sabar dalam ujian itu. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu mendapat petunjuk daripada Allah. 3 Allah bagi. Salawat dari Allah, rahmat dari Allah, dan mereka mendapat petunjuk daripada Allah. 3 kebaikan bagi orang yang sabar dengan ujian. Sebab itu bagi orang yang ditimpa oleh musibah, jangan menyalahkan takdir. Jangan dia menyalahkan, lebih-lebih lagi dia menyalahkan Allah. Kenapa aku ni sakit, orang lain tak sakit? Kenapalah aku ni sakit? Aku ni ikut perintah-Mu ya Allah, aku semayang kepada-Mu ya Allah, aku semayang setiap waktu ya Allah. Dia itu tak semayang pun ya Allah, aku tengok dia berjalan kata semayang pun tak sakit pun ya Allah. Sihat ya. Jangan kita kata begitu. Allah uji kita ni, Allah nak bagi rahmat kepada kita.
Allah nak salawat dekat kita, Allah nak bagi rahmat kepada kita, dan Allah nak beri petunjuk kepada kita. Ini Allah sebut dalam Quran. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian, ahli mufassirin menyebutkan bahawa kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah kalimah istirja'. Istirja' ni maknanya penyataan kita kembali kepada Allah. Segala yang berlaku itu kita kembalikan kepada Allah. Segala yang datang ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita redha lah. Yang datang ni bukan daripada manusia, daripada Allah. Sebab itu yang berlaku masalah COVID ini menyatakan, di dalam viral itu mengatakan begini. Dia tak pergi kepada kalimah ini. Dia tak pergi kepada penyataan tu, dia tak kembali kepada Allah. Segala yang musibah berlaku ini datang daripada Allah. Bila dia tahu, bila dia faham, segala yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun beberapa kes pun berlaku, semua daripada Allah, dan kita sebagai manusia, kita cuba nak mengubati sebaik mungkin. Bukan kita menyalahkan orang. Manusia mana mampu untuk nak mengubati, nak menyembuh. Kita cuma boleh mengubati, nak menyembuh ni Allah. Kita mana mampu untuk kita kata, aku boleh. Jika ada aku ada kuasa, aku boleh mengurangkan penyakit ini. Adakah kita ada kuasa yang kun fayakun? Jadilah. Kurang penyakit ini, kuranglah. Tidak ada manusia yang beriman yang berani bercakap begitu. Kes yang banyak, kita menyalahkan seseorang. Kalau sebab kamulah kes yang banyak. Bagi aku pula buat. Bila aku buat, penyakit ini kurang. Oh, tak boleh. Ini bukan. Dalam ilmu tauhid, amat salah. Kalau mengaji ilmu tauhid cukup salah. Kita cuma ikhtiar, mampu ikhtiar. Nak menyembuh ni Allah. Kita ni mampu berdoa. Yang nak menyembuh ni Allah. Allah yashfi. Allah yang nak menyembuhkan. Wa nahnu raqi. Kita ni hanya cuma kita menjampi, berusaha. Nak menyembuh ni Allah. Allahumma anta syafi wa ana raqi. Engkau lah yang menyembuhkan ya Allah. Aku cuma hanya menjampi saja, berdoa saja. Ini kadang-kadang inilah sebablah. Ini agama. Bila agama tak dititik beratkan, tak ada ilmu sikit tentang agama, inilah dia guna akal. Guna akal. Kalimah istirja', qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, adalah pernyataan kita kembali segala apa yang berlaku itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita berusaha berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Kalau baik sekali macam mana ubat pun, jika kita Allah takdirkan tak sembuh, semakin tidak akan sembuh. Kita ikhtiar. Doa kepada Allah sambil kita mencari ubat yang baik. Ubat itu sebagai asbab. Kita cari ubat yang baik, yang terbaik. Kita insya-Allah dengan izin Allah sembuh penyakit itu. Tapi nak menjamin kata mesti sembuh, la. Akidah kita tak boleh kata begitu. Nak menyembuh ni Allah Subhanahu wa taala. Contoh orang kata sekarang ni dah cucuk COVID 2 kali dah, sihat, boleh berjalan rata ke sana ke sini. Cucuk vaksin 2 kali. Kita cucuk vaksin 2 kali ni, boleh jalan ke sana ke sini, rentas pergi ke sana ke sini, boleh jumpa ibu dia, boleh jumpa keluarga dia. Dia dah 2 kali cucuk. Dia jumpa orang sana pun dia selamat. Adakah dia yakin? Dengan 2 kali itu dia boleh selamatkan diri dia? Mana dia kebal daripada penyakit? Tidak. Tidak. Itu semua ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia. Kadang-kadang dengan sebab 2 kali dia cucuk vaksin pun kadang-kadang boleh berlaku lagi penyakit ni. Kalau kita tidak menjaga SOP. Kita mesti menjaga SOP yang diberitahu oleh Kementerian Kesihatan. Kita ikut. Bukan maknanya kita dah cucuk,
Vaksin bebas kata ke pergi. Tak boleh. Doktor tahulah dia ilmu dia. Dia bahagian dalam tu. Bahagian dalam bidang dia. Ini yang berlaku sekarang ni sebab pakai gelang pun jalan rata. Banyak tempat dengar berita pakai gelang kuning tu jalan rata kedai. Itulah punca masalah. Itu Allah sebut dah berlaku kerosakan apa atas muka bumi ini, apa berlaku kehancuran ke, berlaku kerosakan ke, apa ke. Sebab perbuatan manusia sendiri. Kesalahan manusia sendiri. Yang tidak mau mengikut kehendak. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. Hari ini kita melihat di akhbar, media masa. Banyak sekarang ni media masa yang kita lihat lah. Sekarang ni televisyen pun kita tengok. Kadang-kadang televisyen pun kadang orang jangan tengok lah. Sudah ada zaman teknologi ni. Maklumat ni. IT ni, zaman IT ni. Termasuk negara-negara lain dilanda berbagai-bagai malapetaka. Ada yang ribut datang, banjir yang datang, dengan negara lain banyak. Gempa bumi berlaku, taufan. Termasuk negara kita pun ada berlaku. Macam di Gunung Jerai itu. Itu satu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Satu musibah, ujian. Maka ada juga wabak penyakit. Kadang-kadang boleh, dan musibah tadi boleh memusnahkan harta benda. Kita lihat di Yan tu, di peristiwa Gunung Jerai itu, rumah-rumah kita lihat, Allahu Akbar, berlaku kerosakan, kematian. Tapi mereka masih bersabar. Masya Allah. Dari wajah-wajah mereka kita lihat masih bersabar. Dan ramainya orang pergi membantu. Ramai orang-orang pergi membantu. Setiap hari ada kumpulan-kumpulan yang pergi membantu. Inilah sifat yang baik yang ada dalam diri masyarakat Islam kita. Ramai yang membantu. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Ini ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika kita melihat dari sudut yang lain juga, ada pada hari ini diuji Allah Ta'ala dengan pelbagai ujian umat Islam ditindas. Tadi musibah. Musibah dari segi banjir dan sebagainya. Ada juga ujian yang Allah bagi dalam bentuk umat Islam ditindas. Seperti mana berlaku di Palestin dan berlaku negara-negara yang lain. Afghanistan, negara-negara Arab sana tu, Syria, banyak berlaku, ditindas oleh musuh-musuh Islam. Dan kadang-kadang yang menindas itu musuh Islam duduk di belakang. Orang Islam yang menjadi tali barut pada musuh Islam ini yang menindas. Orang Islam menjadi tali barut kepada musuh Islam. Musuh Islam tak membunuh. Dia bagi orang Islam pergi ke depan. Ini perangai, taktik mereka supaya orang Islam tak menyalahkan mereka. Dia bawa bagi orang Islam yang mereka boleh beli, kita kata, duduk di hadapan. Inilah umat Islam membunuh orang Islam sendiri. Sedangkan orang bukan Islam tepuk tangan. Dia hantar senjata. Dia bagi senjata supaya mereka berperang sama mereka. Orang bukan Islam ni bagi. Negara-negara bukan Islam ni bagi senjata kepada orang Islam. Supaya mereka berperang sama sendiri. Membunuh orang Islam sama sendiri. Dia berbagikan senjata ini. Ini berlaku dalam masyarakat. Agama Allah Subhanahu Wa Taala dipermainkan musuh, peperangan demi peperangan. Ini berlaku. Muslimin muslimat yang rahmati Allah sekalian. Kadang persoalan timbul dalam pemikiran kita. Kita yang
orang Islam ni kena terfikir. Datang terfikir. Mesti terfikir bila berlaku macam-macam bentuk pada orang Islam, negara yang lain, atau musibah yang berlaku. Akan terfikir, kesiannya mereka. Musibah yang berlaku pada orang Islam. Dia terfikir, walaupun dia tak dapat pergi, tapi dia rasa sedih. Hati dia hidup lah tu. Kalau dia tak rasa apa, tempat lain berlaku, bukan tempat kita. Dia pergi kat mereka, hati mati. Orang Islam, jika orang Islam dibunuh negara lain, dibom negara lain, dia di sini walaupun tak dapat pergi, dia akan rasa sedih. Dia rasa marah kepada musuh Islam. Dan paling-paling tidak dia akan berdoa dalam sembahyangnya supaya Allah menghancurkan musuh-musuh Islam itu, mengalahkan musuh-musuh Islam itu dalam sembahyang. Sebab itu dalam sembahyang ni ada qunut nazilah. Qunut nazilah. Kita tak dapat nak bantu, kita tidak tenaga. Kita boleh berdoa kepada Allah untuk supaya mengalahkan musuh-musuh, nak menghancurkan mereka. Yang nak menghancurkan umat Islam, khususnya berlaku di Palestin. Kita nak pergi bantu tak mampu. Tak mampu dengan tenaga, kita tak mampu. Dengan kekuatan kita tak mampu. Kita berdoa, orang sana yang ada di sana, mereka umat Islam di sana, berjuanglah. Kami berdoa. Sebab doa ini senjata orang mukmin. Sebab itu dalam Islam ada qunut nazilah. Kita doa ni, kita qunut nazilah ni, kita minta Allah Subhanahu wa taala bantu orang Islam yang ditindas. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzuka min syururihim. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Allahumma badit syamlahum wa fariq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahharu ya jabbaru ya muntaqim ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya munzilal kitab. Allahumma ya munzilal kitab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim wansurna alaihim wansurna alaihim. Itu antara doa qunut nazilah. Wansurna alaihim, bantulah kami ke atas mereka. Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Ya Allah, letakkanlah mata pedang. Allahumma inna Allahumma rudda kaidahum ala nuhurihim. Letakkanlah mata pedang di leher-leher mereka. Ada di leher musuh. Hantarkan tentera-tenteramu ya Allah, menghancurkan mereka. Itu doa qunut nazilah. Wa fariq jam'ahum, engkau hancur leburkanlah, engkau pecah belahkanlah jamaah mereka, kumpulan mereka, supaya mereka bergaduh sama sendiri. Ini antara doa qunut nazilah. Kemudian dalam fikir kita timbul lagi apakah punca yang mengakibatkan berlakunya malapetaka dan musibah ini atau bencana. Dan kita tertanya, jika kita meninjau dari sudut Islam, segala yang berlaku ada hikmah yang tersendiri, yang tersembunyi di sisi Allah. Kita tak dapat nak berteka, tak dapat meneka sebab berlakunya begini kerana ini. Jangan. Siapa kita? Cuma secara umumnya boleh. Sebab maksiat berleluasa. Kita boleh sebut begitu. Sebab berlakunya musibah kerana maksiat berleluasa, maka datanglah musibah. Tapi kita nak mengatakan kerana perbuatan kau lah musibah musibah ini mai. Tak boleh. Kerana perbuatan dia lah musibah yang datang pada kita semua. Tak boleh. Cuma kita bercakap secara umum. Apabila berlaku satu maksiat yang berleluasa dalam satu kawasan, dalam satu daerah, dalam satu negeri, satu negara, akan musibah akan datang. Secara umum. Tak boleh kita kata kerana dialah musibah ni mai. Tidak boleh. Siapa kita?
mengetahui ilmu Allah sampai tahu tu. Sebab tu dalam kuliah-kuliah pun kita cakap secara umum, tak boleh kata kena hang lah musibah ni berlaku kampung kita. Cakap dalam kuliah macam tu, tunjuk muka orang yang mendengar lah. Tak boleh. Kerana keluarga hang lah. Kalau dia baik, kita kata kerana keluarga hang lah musibah ni berlaku. Tak boleh, siapa kita? Perkara ini perlu ada bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ramai dia kata segala musibah ni berpunca dari orang. Kadang-kadang mungkin musibah itu berlaku kepada dia. Dari dia sendiri pun tak tahu. Dia duk kata dekat orang, diri dia tak suluh. Bercakap ni memang mudah, seronok cakap. Dalam kuliah, dalam apa. Orang semua salah. Diri dia tak menyentuh diri dia. Kita kata, mungkin musibah ini berlaku atas kesalahan kita. Kita tak tahu. Jangan kita kata kesalahan ini berlaku kerana ini. Dia tak apa dia mensabitkan diri dia sama dalam masalah itu. Sebagai dia manusia. Kita tak tahu musibah ini berlaku punca apa. Ada kadang-kadang menyalahkan orang ini tanpa mensabitkan pada orang. Bila berlaku pada orang, dia kata itu musibah. Tak boleh. Yang dia berlaku pada dia tu, mana kita nak kata apa? Jika berlaku, takdir berlaku kepada dia, tak musibah juga. Persoalan yang timbul, kita meninjau pada sudut Islam, segala yang berlaku mempunyai hikmah yang tersendiri di sisi Allah untuk menguji ketakwaan manusia kepada Allah. Kedua, sebagai amaran kepada manusia. Sebagai amaran kepada manusia. Ini secara umum lah, amaran kepada manusia. Manusia ni semua manusia lah, bukan manusia di kampung kita saja. Semua manusia. Sebab musibah ni datang, dia datang dalam bentuk yang umum. Bila musibah berlaku, bencana berlaku, dia datang dalam bentuk yang umum. Dia tak kira orang. Kalau musibah berlaku ni, kalau ribut datang, rumah orang baik pun kena, rumah orang yang tak baik pun kena, rumah Tok Imam pun kena, rumah Tok Bilal pun kena. Semua kena. Dia datang dalam bentuk yang umum. Ini kalau musibah berlaku, kalau macam banjir lah, bila berlaku, adakah air tu tengok rumah Tok Imam, air tu lari sebabnya rumah Tok Imam? Tak. Dia datang semua melanda. Dia datang dalam bentuk umum. Kemudian balasan yang ketiganya amaran kepada Allah, dan yang ketiga balasan di atas kelalaian dan keingkaran manusia kepada peraturan dan ketetapan Allah, melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah musibah. Allah uji dengan musibah. Bagi kita yang beriman, bila datang musibah itu kita redha. Sebab bukan dari kita. Kita rasa kita ni, alhamdulillah, kita nilai diri kita, kita melakukan segala perbuatan yang baik dah. Kita rasa perbuatan yang baik dah. Tapi berlaku takdirnya sangkut dekat kita. Kita anggap ini sebagai satu ujian bagi kita, musibah bagi kita. Contoh dalam penyakit COVID inilah. Kita jaga dah SOP-nya. Kita jaga dah segala benda-benda yang kita tahu penyakit ni boleh begini-begini penjarakannya. Kita tidak keluar rumah, tak tentu halak. Kita dekat diri dengan Allah, banyak zikir kepada Allah. Saat-saat kita duduk di rumah banyak ni. Tiba-tiba berlaku juga pada kita, tersangkut pada kita. Tiba-tiba tersangkut penyakit itu pada kita. Padahal kita menjaga dengan sebaik mungkin. Kita, bagi orang yang beriman, kita kata ini satu ujian untukku, musibah, ujian Allah kepada aku. Anggap kata Allah sayang pada kita. Yang saya sebut tadi, ayat yang saya baca tadi, Allah nak
kalau kita sabar, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah akan selawat dekat kita, Allah bagi rahmat kepada kita, dan Allah nak bagi petunjuk kepada kita. 3 kita dapat. Sabar. Tabah menghadapi ujian. Di samping kita berusaha untuk mengobatinya. Ini dikatakan orang yang beriman, orang yang redha kepada ketetapan Allah. Berlaku kerosakan di muka bumi ini, yang kadang-kadang musibah itu berlaku kerana kerosakan itu berlaku bila datang musibah umum, semua kena. Sebab zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah sebut dalam Quran, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Manusia sendiri yang buat kerosakan itu. Oleh kerana itu Allah nak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan yang tidak baik yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali kepada Allah. Allah datang ujian musibah itu bukannya maknanya Allah benci kepada mereka, tidak. Allah nak mereka itu kembali kepada Allah. Musibah yang datang ini kecil lagi jika dibandingkan dengan kedahsyatan hari akhirat, dengan kedahsyatan alam barzakh. Supaya di dunia ini mereka kembali kepada Allah. Dalam ayat yang lain ada, saya lupa ingat, dalam surah Allahu Akbar ada, saya dan terlupa, dalam surah pagi Jumaat tu sama ada surah Sajadah ataupun walanuzziqahum walanuzziqahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan azab yang azabil adna, azab yang dekat. Walanuzziqahum minal azabil adna, azab yang kecil, azab yang dekat, yang kecil. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar, sebelum mereka menempuh azab yang besar yang menanti mereka. La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali kepada Allah. Apa yang berlaku ini, termasuk wabak ini, satu ujian yang nak menguji manusia supaya kembali kepada Allah. Kan ada lagi ujian lebih besar daripada COVID ini nanti menunggu. Di alam barzakh daripada mahsyar. Sebab itulah kita menjadi orang yang redha pada ketentuan Allah dan mengikut segala perintah Allah dan mengikut segala perintah yang undang-undang yang ditetapkan oleh orang-orang yang arif dalam bahagian ni. Bukan kita memaki, mengata tak tentu, alah kita tengok dalam viral, kadang-kadang tak sanggup kita baca. Seolah-nya mereka tak redha dengan ketetapan ujian Allah ini. Seolah-nya mereka hendak mereka sentiasa hidup dalam keadaan sihat 24 jam. Mereka hidup sihat dalam sepanjang hidup mereka, tidak diuji dalam hidup mereka. Padahal Allah kata, aku akan uji manusia. Seolah mereka hendak mereka itu dalam sepanjang hidup mereka ini mereka sihat, tidak diuji. Padahal Allah kata, aku akan uji. Siapa yang berkuasa? Kita atau Allah? Sebab itulah orang yang tu kena mengaji. Kena mengaji, kena pergi pondok mengaji. Buka kitab mengaji. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, ujian yang menimpa kita sebenarnya adalah untuk menguji keimanan kita. Adakah kita seorang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita seorang yang penyabar ketika mana kita diuji? Maka amat malanglah bagi mereka yang melintasi ujian ini dengan melandaskan hawa nafsu dan godaan syaitan. Amat malanglah jika kita hadapi ujian ini dengan hawa nafsu, berlandaskan hawa nafsu, ikut nak cakap, dan dengan godaan syaitan. Syaitan ni lebih sukalah untuk kita bergaduh. Syaitan ni kerja dia untuk supaya manusia ini berkelahi, bergaduh. Kita ikut kehendak dia.
bergaduh sama kita. Tetapi ingatlah, barang siapa berjaya dalam ujian hidupnya, sebelum menemui Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang sabar dengan ujian ini, walaupun dalam apa bentuk ujian sekalipun, jika dia sabar, dia redha. Dia tidak menyesali atas apa yang berlaku. Apa yang berlaku itu dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka jika dia menemui Allah dalam keadaan itu, maka ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia redha dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini patut kita tanamlah hati kita sifat sabar. Sabar ni boleh kita sebut ya, saya pun boleh sebutnya. Tapi belum datang ujian yang sebesar-besar ni. Ujian yang kecil-kecil ni datang dah. Hak besar-besar ni belum lagi. Nakitnya walaupun dah kadang-kadang diuji oleh Allah. 10 tahun, 15 tahun saya dihadapi oleh ujian. Saya sabar. Tapi bagi saya masih kecil ujian itu. Saya boleh berjalan, boleh makan. Penyakit yang kita kata tak nampak ni. 10 tahun lebih. Kat 15 tahun. Tapi saya redha. Kau nak menunjukkan saya baik atau tidak. Tapi nak menunjukkan saya redha apa yang Allah tetapkan. Terpaksa saya pun mohon balik daripada Sabah. Kerana tak sihat. Walaupun duduk sana dah 14 tahun, 15 tahun seronok mengajar di sana. Sebab tak sihat diuji oleh Allah. Sampai sini pun masih tak sihat. Saya sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beri petunjuk, hidayah. Mudah-mudahan dengan petunjuk atau peringatan itu dapat kita mengubah diri kita ke arah lebih baik, insya-Allah. Sebelum ni mungkin kita lalai dalam kehidupan kita. Ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu ada, sifat yang Allah beri kepada orang Islam, mesti ada sifat redha dengan ketentuan Allah. Bersabar ini merupakan satu sifat yang mudah diperkata tapi sukar untuk dilaksanakan. Betul. Sabarlah no, sabarlah. Mudah kita mulut kita ucap, tapi bila kita hadapi baru kita tahu. Bagi orang yang hadapi itu baru kita tahu. Kita pergi kita ucap pada yang ada keluarga dia, seorang tu meninggal, kita pun beritahulah. Jika isteri dia meninggal, kita pergi ke suami dia, sabar. No. Itu memang itulah saja yang kita kata pun, takziah, sabar. Kemudian kita balik ke rumah. Dia yang menghadapi itu lah yang tahu bagaimana dia nak kesabaran di hatinya itu. Dia nak menempuh ujian itu. Dia yang mengalaminya, maka kekuatan itu perlu ada pada dirinya. Siapa yang tak sedih? Kesedihan itu pasti ada. Sebab kita manusia. Allah pun faham. Allah pun tahu. Sebab tu Allah kata, kalau kamu sabar dengan sungguh-sungguh, Allah bagikan kedudukan istimewa. As-sabru minal iman. Sabar itu separuh dari iman. Separuh dari iman. Sabar tu dah separuh dari iman. Cuba cari separuh saja lagi nak bagi sempurna iman. Iman dia ada separuh dah. Kalau kata 100, 50 tu dah ada iman dia. Dengan sabar dia. Cari amalan 50 dia lagi. Tak bagi cukup 100 contoh. Ini sebagai bandingan. Dengan sifat sabar itu. Sabar atas apa yang berlaku. Sebab itu kita perlu mempertingkatkan ketakwaan dan keimanan kita yang tidak terhingga kepada Allah. Dengan kita melaksanakan apa yang Allah syariatkan kepada kita. Dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. Semoga kita digolongkan dengan golongan orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita diuji oleh Allah, walaupun dalam bentuk macam mana pun ujian, maka kita masih bersabar dan mengikut segala titah perintah Allah. Yang tak baik, tetap tak baik.
Yang baik tetap kita baik. Dalam bentuk macam-macam ujian yang Allah datang bagi kita ni pun kita kata tak baik. Apa kita taat lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi dalam keadaan kita boleh bangun bersembahyang, tak boleh sembahyang berdiri, duduk. Taat kepada Allah dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit dia bangun masih boleh buat walaupun dia tak boleh berdiri, dia duduk beribadat kepada Allah. Dalam datang ujian sakit itu, dia masih lagi. Kalau dia tak mampu untuk mengambil air sembahyang, masih lagi ada dia minta bantuan daripada ahli keluarga dia untuk ambilkan wuduk untuk dia. Kalau tak mampu sampai peringkat air pun dia tak boleh nak kena apa semua dah, nak sampai kat tayamum. Kerana nak menunaikan sembahyang. Dia taat kepada Allah sampai peringkat begitu. Inilah di kalangan mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini kita perlu jadikan contoh para nabi. Nabi ini adalah contoh ikutan kita. Dalam kita menghadapi ujian, kita balik kepada contoh yang Allah sebut dalam Quran, kita ambil contoh para nabi yang Allah uji. Dan Rasul. Jika kita melihat nabi dan Rasul, Allah uji mereka lebih dahsyat daripada kita. Sejarah para nabi yang terdahulu, yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ujian yang perlu kita jadikan contoh untuk nak menguatkan semangat keimanan kita. Dan juga kita ambil sejarah Islam umat-umat terdahulu. Sejarah umat-umat Islam terdahulu selepas Nabi wafat. Sejarah umat-umat Islam selepas itu pun diuji macam-macam. Dahsyat daripada kita lagi. Dahsyat. Baghdad diserang oleh tentera Mongol. Dibunuh. Tentera apa? Allahumma salli alaihi wasallam. Dibunuh oleh tentera Mongol itu. Baghdad ni kota Islam, kota yang hebat. Tamadun dia. Khazanah Islam dia, kerajaan dia hebat. Tapi diserang oleh kerajaan Taghut ni, kerajaan yang jahat ini. Dibakarnya kitab-kitab yang ada di kota Baghdad itu. Kota kitab-kitab dibakar. Umat Islam yang diperjumpa itu mereka bunuh. Sehingga kitab-kitab itu mereka bakar nak menunjukkan betapa banyaknya khazanah berada di Baghdad itu. Kitab-kitab yang ada di Baghdad itu mereka bakar sehingga kan air di sungai Allahumma salli alaihi wasallam, di sungai Dajlah kalau tak silap, jadi biru kehitaman oleh dakwat kitab-kitab itu. Mereka bakar, kemudian mereka campakkan kitab-kitab itu dalam sungai Dajlah. Air yang jernih itu menjadi biru oleh dakwat kitab yang mereka bakar. Banyaknya kitab. Dan dikatakan lagi, ada setengah kata-kata lagi, mereka menyeberang dengan menjadikan kitab-kitab itu, sungai itu, dengan menjadikan kitab-kitab itu sebagai jambatan. Dahsyat ujian mereka. Penduduk Baghdad dulu. Ini ujian yang Allah berikan pada mereka. Umat Nabi Nuh alaihi salam ditenggelam oleh ombak. Ujian. Kemudian Nabi Musa alaihi salam umat Nabi Musa alaihi salam diturunkan bala dalam bentuk taufan. Taufan yang besar. Dan serangan kutu. Bukan kutu kepala ni tak. Kutu yang bentuk macam binatang katak-katak tu. Penuh. Zaman dia. Katak dan air berdarah. Dan air sungai itu macam berdarah. Diuji. Zaman itu. Pada kaum dia. Itu juga kaum Nabi Ad dan kaum Nabi Ad dan Samud.
dan juga kepada kaum Nabi, dan juga kepada kaum Nabi Ad dan kaum Samud yang dihapuskan dari muka bumi kerana kesan bencana. Berlaku keruntuhan, gempa bumi dan sebagainya. Akhirnya mereka bencana bumi, keruntuhan bukit bukau berlaku pada mereka. Ada kesombongan mereka. Ini kaum Nabi Ad dan Samud. Kaum Samud. Oleh itu marilah kita memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak mengikut jejak kaum yang ingkar itu. Kita yang masih bernyawa, bernafas ini, hidup ini, kita orang Melayu. Kita ni iman tak banyak, kita bukan orang Arab, kita jauh daripada Nabi. Kita jauh dengan Nabi 1400 tahun lebih. Kita bukan orang Arab, orang yang dekat faham Quran, kita baca Quran terus tahu makna. Kita baca Quran tapi nak faham makna kita kena tengok dulu makna satu-satu. Lambat. Tapi kita kuatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat-kuatnya. Semangat kita dengan semangat ketika kita diuji oleh Allah, semangat kita itu kena semangat sungguh-sungguh. Zikir kita dengan Allah jangan lepas jika kita diuji. Jangan kita putus harapan. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus harap dengan rahmat Allah. Allah sebut dalam Quran. Mudah-mudahanlah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, ingat kepada Rasul. Rasul sayang dekat kita. Rasul sayang dekat kita. Apatah lagi jika diuji. Rasul sayang. Kita umat yang walaupun tak jumpa dia, tapi dia ingat kepada kita. Dia ingat. Sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal, semasa dia hidup lah, malah semasa dia hidup, dia beritahu pada sahabat-sahabat dia. Dia bercakap, Fatuba. Fatuba liman ra'ani wa yu'minu bi. Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Maafkan jika saya tersilap, saya ingat-ingat. Fatuba liman ra'ani wa yu'minu bi. Beruntunglah orang yang melihatku dan beriman kepadaku. Mana umat zaman Nabi lah. Mereka lihat Nabi dan beriman dengan Nabi. Untung mereka. Mereka melihat Nabi, berjumpa dengan Nabi, boleh bercakap dengan Nabi, boleh bersalam dengan Nabi, boleh semayang belakang Nabi. Tuba, mereka untung. Tuba, mereka untung. Kemudian Nabi sambung lagi. Fatuba liman lam ra'ani wa yu'minu bi. Maka amat beruntunglah. 3 kali Nabi sebut fatuba. Liman lam ra'ani, bagi mereka yang tidak pernah melihatku. Wa yu'minu bi, tapi mereka beriman denganku. Yang melihat dia zaman dia fatuba. Satu je untung. Tapi bagi yang yang beriman tak sempat melihat dia, Nabi sebut 3 kali untung. Fatuba liman lam ra'ani wa yu'minu bi. Siapa mereka itu? Kita, antaranya kita lah, tak sempat melihat Nabi. Tapi kita beriman dengan Nabi. Kita beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kita mendapat keuntungan yang banyak. Sahabat-sahabat dulu tak heran mereka beriman. Mereka untung sebab Nabi duduk depan mereka. Nabi duduk depan mereka, hidup zaman mereka, takkanlah mereka tak beriman. Keuntungan sudah ada, mereka itu melihat dengan sendiri dengan mata kepala mereka.
Mereka melihat kebaikan Nabi, mukjizat Nabi sendiri dia melihat. Takkan mereka tak beriman? Mereka beruntung. Tapi kita yang tak melihat, kita hanya cuba membaca, hanya pergi ziarah kuburnya, tidak melihat wajahnya, tidak melihat jasadnya. Tapi kita beriman kepada Nabi SAW, beriman kepada Allah dan Nabi SAW, mengikut kata-kata Nabi, hadis Nabi yang Nabi tinggalkan 1400 tahun, kita baca. Dan akan dibaca hadis-hadis Nabi sehingga hari kiamat. Padahal kita tidak jumpa Nabi. Nabi kata mereka ini orang yang beruntung. Kita lah. Sebab itu kita kena sabar. Nabi pun beri sayang dekat kita. Sebab itu Allah bagi kita ni ganda keuntungan yang banyak di akhir zaman ni. Sebab kita tak lihat dia. Kita tak sempat bertemu dengan dia. Tapi kita ikut di ajaran dia. Bahkan kita mempertahankan diri, mengorbankan diri kita. Sanggup kita mengorbankan diri kita jika orang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah menjumpa Nabi. Tapi jika orang menghina Nabi, kita sanggup mengorbankan diri. Ini keimanan yang ada pada orang Islam. Muslimin muslimat rahmati Allah sekalian. Akhir sekali, saya baca satu hadis. Sifat orang Islam, sifat orang mukmin, supaya menjadi peringatan bagi diri saya, ahli keluarga saya, dan seterusnya muslimin muslimat sekalian. Sifat orang Islam ini. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khaira, wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min, in yusabathu sarra'u sarra'un syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairul lah. Hadis riwayat Muslim. Maknanya daripada Abi Yahya Suhaib telah berkata, dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kagum kepada urusan orang mukmin, semuanya elok-elok belaka. Rasulullah kagum kepada orang mukmin. Rasulullah kagum kepada orang Islam yang beriman. Semua apa yang datang kepada mereka itu elok belaka. Apa yang datang kepada kita ini elok belaka. Allah kagum, Rasulullah kagum kepada kita, orang mukmin. Jika apa yang datang kepada kita itu kita anggap, dan kita anggap kita beriman, elok belaka. Nabi sebutlah hadis. Kagum, Rasulullah kagum kepada orang Islam yang beriman. Apa yang datang kepada mereka semuanya elok. Jika dia beroleh kesenangan, dia bersyukur. Orang mukmin, orang Islam, bila dia boleh kesenangan, dia bersyukur. Nabi kagum. Itu sudah tentu elok baginya. Memanglah syukur, dia bersyukur. Itu memang sudah rezeki dia. Dia benda yang elok, dia bersyukur. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar. Ia elok juga bagi dia. Benda yang baik datang kepada dia pun dia elok. Benda yang datang dalam bentuk sukar pun dia kata elok bagi dia. Itu orang mukmin. Allahu Akbar. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, wa in asabathu darrun samarun fakana khairul lah. Jika datang benda yang baik, dia syukur. Bila datang benda yang tak baik, dia sabar. Dan dia fakana khairul lah, maka elok juga bagi dia. Semua yang datang pada itu elok. Sama ada baik atau tak baik, bagi diri dia tu elok. Kalau dalam bentuk nikmat, itu nikmat yang Allah bagi, rahmat kepada dia. Kalau datang dalam bentuk ujian, musibah, dia anggap itu sebagai ujian bagi dia. Yang tadi satu nikmat. Jika dalam bentuk yang elok, satu nikmat, kurniaan Allah kepada dia. Rezeki, nikmat yang Allah bagi kepada dia.
Dia juga jika datang dalam bentuk musibah, dia anggap ini sebagai ujian untuk dia. Nak menguji keimanan dia dan nak mengangkat taraf keimanan dia. Nak mengangkat taraf kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar lagi dengan ujian itu, setiap hari dosa-dosa kecilnya terhapus. Jika dia bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepadanya, setiap hari dosa kecilnya, setiap masa dosa kecilnya gugur dengan sifat sabarnya itu. Mudah-mudahanlah orang hadis ini nak menerangkan kepada kita bahwasanya orang mukmin itu dia ialah mereka percaya pada suratan takdir. Dia percaya kepada suratan takdir bahawa segala perkara yang baik maupun yang tak baik semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang seperti inilah yang perlu ada dalam diri orang mukmin. Mudah-mudahan kita semuanya dapat menyerapkan sifat itu dalam diri kita. Mungkin makan masa kan, mungkin terus tak dapat hari ini, mungkin esok dapat. Tak dapat esok, lusa. Tak dapat lusa, tulat. Tak dapat tahun ni, bulan depan. InsyaAllah. Tapi kita berusaha mencari ke arah sifat sabar itu, menguatkan sifat kesabaran kita itu. Menguatkan sifat kesabaran itu. Kadang-kadang api yang kuat panas kita bakar sampah api yang kuat pun, kita contoh api lah, kita bakar sampah api yang unggun, api itu yang kita bakar sampah yang banyak tu, api itu sekali kita jurus air tak terpadam lagi, kita kena ambil ayat lain lagi, jurus lagi, ada semakin kurang. Kita kata api itu ibarat kita sifat kita lah yang sifat mazmumah yang ada diri kita itu, bukan terus boleh buang. Bukan terus sekali siram terpadam terus api itu dah. Kita jurus hidup kadang-kadang terbakar lagi. Kadang-kadang kita tengah kita jurus itu api semakin naik lagi pada. Kita jurus lagi, ambil air baldi jurus lagi. Kemudian semakin kurang. Tapi asap tu masih ada. Kita jurus pun kadang asap tu keluar lagi. Akhirnya lama-lama akan terpadam terus. Begitulah sifat dan diri kita. Dia bukan terus boleh keluar. Pelan-pelan. Usaha. Jihad nafsu. Jihad hawa nafsu. Melawan nafsu kita. Sifat sabar ni sifat dalaman kita. Nabi kata dalam satu hadis, walaupun hadis ini ada dikatakan hadis yang lemah, tapi untuk amalan diri kita boleh kita buat. Walaupun hadis lemah ni boleh kita amal untuk diri kita. Raja'na minal jihadil akbar. Raja'na ila minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali daripada jihad yang kecil. Kita akan bertemu pada jihad yang besar. Lebih kurang begitulah. Saya minta apa nak ingat. Minta maaf jika saya tersilap. Tapi maknanya lebih kurang begitu. Kita kembali daripada satu jihad yang kecil. Ni Rasulullah balik dari peperangan ni. Rasulullah SAW dan sahabatnya balik dari peperangan. Kemudian dalam balik pulang tu, lepas selesai peperangan, dia kata kita ni baru balik daripada jihad yang kecil. Dan akan balik bertemu dengan jihad yang besar. Sahabat-sahabat tertanya-tanya juga. Kita jihad ni, seolah gitulah. Kita jihad ni tadi besar dah ni. Perang ni. Nyawa ni. Mengorbankan nyawa. Boleh mengorbankan nyawa. Berdarah. Dengan senjata. Menggunakan senjata. Mungkin ada yang mungkin akan terkorban. Tapi Rasulullah kata, jihadil asghar. Jihad tu jihad yang kecil. Kita akan balik ini, kita akan bertemu dengan jihad yang besar lagi. Lalu mereka bertanya, jihad yang besar ya Rasulullah. Jihad apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu kita. Maknanya jihad lawan hawa nafsu ini satu jihad yang besar. Berbanding dengan jihad yang balik berperang tadi. Kerana dari hawa nafsu ni lah boleh datangnya bermacam-macam bentuk kerosakan di atas muka bumi ini. Sebab itulah kita latih. Kita cuba
menjinakkan diri kita, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pelan-pelan. Bukan mana saya bercakap ini baik dah. La. Boleh. Tidak. Kita akan berusaha ke arah kebaikan. Hidup kita ini ibarat perjalanan. Nak berusaha untuk kebaikan. Dan saya bercakap ini pun atas sabda Nabi, balighu anni walau ayah. Saya sebut ulang tu selalu. Saya bercakap atas sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Benda yang baik kita cakap sama-sama. Untuk hadis ini bukan untuk orang. Hadis ini untuk semua. Termasuk yang bercakap ini pun untuk dia. Hadis yang kita baca ni termasuk juga yang bercakap itu. Yang bagi tazkirah, yang bagi ceramah. Hadis tu pun kena dekat batang hidung dia. Mana sama-sama. Bukan dia tuju kepada orang saja. Kadang-kadang banyakkan dia tuju kepada audien yang dengar saja. Tanpa dia menujukan kepada diri dia sendiri. Semua kena. Termasuk yang bercakap. Bahkan yang bercakap ini kalau kita tak minta ampun kepada Allah, kadang-kadang kita bimbang. Kabura waqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sebut dalam Quran. Amat kebencian pada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bercakap tapi dia sendiri tak buat. Dia bercakap antaqulu, dia bercakap ma la taf'alun, tapi dia tak buat apa yang dia cakap. Kabura maqtan indallah. Amat benci Allah kepada manusia seperti itu. Sebab apa? Tugas kita ini adalah untuk menyampaikan. Kita ini lemah. Kita cuba-cuba mencuba ikhtiar mengubah diri kita sebelum kita dihijrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru masuk saja tahun hijrah, masih dalam bulan Muharram. Bukan saja bulan akan hijrah, bulan ni dah berubah. Ada Muharram pergi kepada bulan lain. Kita pun akan hijrah juga. Daripada dunia pergi kepada alam lain. Kita pun akan hijrah juga. Kalau kita tak mau hijrah pun orang hijrah, kena hijrah jugalah. Tak boleh duduk di dunia ni. Tak boleh lama-lama. Orang tak mau kita duduk lama-lama kalau kita mati ni. Cepat orang akan simpan. Kita kena hijrah. Mau tak mau kita kena hijrah. Tapi sebelum kita dihijrahkan, maka sedialah dengan amalan-amalan yang baik. InsyaAllah sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terkasar bahasa dan jika tersalah di segi apa yang saya sebutkan. Sekadar ilmu yang saya ada saya sampaikan. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik adalah daripada kelemahan dan kefakiran ilmu yang ada pada saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, jika ada pahalanya, ya Allah, berilah pahala ini kepada kedua ibu bapakku, ya Allah. Terutama ayahku, ya Allah, yang telah meninggal, ya Allah. Kedua sekalian ahli keluargaku, ya Allah, yang masih hidup ini, ya Allah, kau berilah pahala, ya Allah. Kemudahan, ya Allah. Kemudahan dalam segala urusan, ya Allah, kami, ya Allah. Anak isteriku, ya Allah. Dan kemudahan kepadaku, ya Allah. Dan kemudahan kepada sekalian ahli keluarga, adik-beradikku, ya Allah. Dan kemudahan kepada sahabat handaiku, ya Allah. Ampuni dosa ayahku dan datuk nenekku, ya Allah. Dan sekalian muslim-muslimat, ya Allah. Jadilah kuburan mereka, ya Allah, salah satu kebun syurga. Janganlah jadikan kuburan mereka salah satu kaf api neraka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, makbullah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sembuhkanlah penyakit adikku, ya Allah, Salmiyah binti Abdullah, ya Allah, yang telah lama sakit, ya Allah. Di bulan Muharram ini, ya Allah, bulan yang mulia ini, ya Allah, Engkau berilah, ya Allah, jalan keluar dari penyakitnya, ya Allah, supaya dia dapat mengajar kembali, ya Allah. Supaya dia dapat mengajar kembali, ya Allah. Supaya dapat mengajar kembali, ya Allah, menggunakan segala ilmu yang Engkau beri kepadanya, Allah, untuk mendidik anak bangsanya, Allah, untuk mengenal agama, ya Allah. Kesianilah dia, ya Allah. Kesianilah adikku, ya Allah, Ustazah Salmiyah binti Abdullah, ya Allah. Sembuhlah penyakitnya, ya Allah. Dan berilah dia kesabaran kepadanya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya padamu aku mengadu, ya Allah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.